Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ikhwan Ismail The Librarian. Selamat datang ke YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia menonton video YouTube saya ini untuk part 2 JCR yang baru ini. Saya mengucapkan anda semua supaya orang kata sihat sejahtera sentiasa dan juga dijauhi COVID-19. Moga-moga kita bersama-sama menjaga diri kita sendiri. Okey, untuk makluman anda semua, saya nak sambung balik kita punya part 2 yang mana part 1 saya banyak berceritakan berkaitan dengan interface yang baru berkaitan dengan JCR. Okey, JCR yang baru ni telah berubah pada bulan Julai ini 2021 ni ada beberapa perubahan yang telah berlaku. Okey. Jadi saya ingin terangkan kita straightforward kepada apa yang perubahan yang telah berlaku pada JCR. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan sikitlah JCR ni merupakan satu database yang mana diindeks jurnal-jurnal yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Clarivate Analytics, yang mana JCR ini adalah jenis citation report yang untuk kita melihat prestasi ataupun performance jurnal-jurnal yang diindeks di dalam Web of Science. Jadi di dalam Web of Science itu sendiri ataupun dalam JCR ini, dia terbahagi kepada beberapa jenis orang kata subjek ataupun kategori yang boleh kita katakan kalau anda lihat di sini sekarang ini, di skrin ini, iaitu sebanyak 9,509 science journals. Okey, yang ini lebih kepada di bawah kategori ataupun database yang dipanggil Science Citation Index Expanded. Lepas tu kita ada lebih kurang 3,511 social science journals, yang ini lebih di bawah kategori ataupun sub database dipanggil Social Science Citation Index. Lepas itu ada juga Arts and Humanities journals yang di bawah kategori ataupun sub database Art and Humanities Citation Index. Okey, ada 1,784. Okey, so dalam JCR ada juga Gold Open Access Journal iaitu sebanyak 4,672. Okey, so sekarang ni kalau anda lihat, saya scroll down sekarang ni. Okey, dia ada juga yang kita panggil sebagai total journals yang sekarang ni berada dalam JCR. Kalau anda lihat JCR yang lama pada tahun lepas, sebelum yang dia tukar kepada baru ni, jumlah jurnal lebih kurang dalam 12,000, 13,000, lebih kurang begitu. Okey, secara tepat tu nanti kita boleh check balik. Tapi kenapa tiba-tiba mungkin anda boleh lihat, dalam JCR sekarang ada lebih kurang 20,000. Okey, kerana ada beberapa sub database yang telah baru dimasukkan, iaitu ada dua jenis, iaitu Art and Humanities Citation Index dan juga yang kedua adalah Emerging Source Citation Index. Okey, nanti saya akan ceritakan lebih detail dua sub database ini. Sebelum ini, kalau anda tengok video saya sebelum ini, dia ada menceritakan dua sub database saja yang diindeks dalam JCR ni, jenis citation report, yang maknanya dua sub database ni saja yang ada matrix ataupun evaluation yang adanya jenis citation, journal impact factor, adanya orang kata kuartal dan sebagainya. Tetapi pada kali ini dalam JCR bukan sahaja dua saja kategori, tapi ada lagi dua lagi tambahan ataupun dua lagi sub database yang ditambah, iaitu Art and Humanities Citation Index dan juga Emerging Source Citation Index. Okey, so apa beza empat ni? Dia adalah lebih kepada subjek. Cuma Emerging Source Citation Index dia lebih kepada jurnal-jurnal yang belum ada lagi impact factor dan sebagainya, tapi masih lagi dalam penelitian untuk dari segi untuk dapatkan metrik dan sebagainya, tetapi ia juga diindeks dalam Web of Science. So maknanya dia dalam kategori yang akan dimasukkan dalam ESCI tu, Emerging Source Citation Index tu, dia ada pelbagai subjek lah dalam tu. Science pun ada, social science pun ada, art humanities pun ada, tetapi dia tak ada lagi matrix ataupun matrix evaluation performance kepada jurnal tersebut, sebab dia masih lagi dalam pemerhatian ataupun dalam penilaian macam tu. Okay, alright. So kalau anda lihat tu, that's why sekarang ni dah ada 20,000. Sebelum ni ada 13,000. Mana datang lagi 7,000 tu? Datangnya daripada Art and Humanities yang baru saja dimasukkan ke dalam JCR dan juga ESCI tersebut. Okay, nanti kita akan tunjuk yang secara detail. So dalam yang terbaru, yang terkini ni ada 207
7 titles ataupun journals yang first time ada jurnal impact factor, dan juga ada lebih kurang 113 coverage, okay, dari segi countries worldwide, dan juga 254 research categories. Apa itu research categories? Iaitu lebih kurang macam subjek lah, beberapa subjek yang ada. Okay, berbagai subjek dalam sains ada banyak subjek. Dalam social science ada banyak subjek. Contoh macam management ke, library, information science, macam art humanities, ada arts, ada performance arts dan sebagainya. Okay, so lebih kurang gitulah. Nanti kita boleh tengok dalam JCR. Okay, so apa yang sambungan yang terbaru dalam JCR? Okay, kalau kita pergi website JCR, Journal Citation Report, okay, so macam saya beritahu, kita boleh cari by journal name, ISSN, okay, kategori, or any keyword yang kita nak cari, jurnal yang berkaitan apa yang kita nak carikan. Okay, so saya nak go lebih detail sedikit, okay, dalam part 2 ni, okay, alright. So apa benda yang terbaru yang kita ada adalah yang macam saya cakap tadi, okay, kalau sebelum ini dalam video sebelum ni pun saya ada terangkan, dalam JCR dia ada kategori ataupun dia ada sub database hanya Science Citation Index Expanded dan juga Social Science Citation Index. Okay, dua itu saja. Tetapi pada kali ini dalam JCR tu, that's why sekarang dah ada 20,000. Sebelumnya ada 12,000, 13,000 saja. Disebabkan kalau anda lihat dekat sini, okay, saya pergi dekat filter ni, untuk citation index dulu, okay, dulu hanya ada dua. Dulu ada yang ini saja. Ada yang pertama, ada yang kedua. Itu saja dalam JCR. Tetapi pada kali ini, okay, dalam JCR dia dah tambah ASCI dengan Emerging Source Citation Index ataupun ESCI. Okay. So, erti kata lain, adakah empat ini dia mempunyai jurnal impact factor ataupun citation metric dan sebagainya? Okay. Yes, ada, kecuali Emerging Source Citation Index dia tak ada. Dia tak ada citation metric. Maksudnya dia tak ada impact factor yang ditunjukkan di dalam ini. Okay. So macam contohnya saya tunjuk. Okay. So kalau sebelum ni, kalau video anda pernah lihat tontonan video saya sebelum ini, kalau saya terangkan SCIE dengan SSCI ni, okay, mana-mana sesiapa yang anda di dalam bidang sains and teknologi dan juga social science, anda boleh refer mana-mana jurnal yang mempunyai orang kata impact factor. Sekaligus dia mempunyai kuartal. Okay, sebab kuartal tu datangnya daripada jurnal impact factor. So anda boleh lihat video saya berkaitan dengan kuartal untuk nak mengetahui lebih lanjut apa itu kuartal sebenarnya. Okay, alright. So kalau anda lihat kat sini, semua yang saya listed ni adalah daripada kategori Science Citation Index Expanded SCIE dan juga Social Science Citation Index SSCI. So semua ni ada impact factor dan juga mempunyai kuartal. Okay, alright. So kita lihat yang terbaru iaitu Art and Humanities. So dulu kalau sesiapa yang dalam bidang Art and Humanities, dia kata, oh macam mana I nak publish paper dalam Art and Humanities, macam mana I nak publish paper dalam kuartal, sedangkan paper-paper kami, jurnal-jurnal kami tidak ada kuartal. Sebab apa? Dulu dia tidak dimasukkan di dalam JCR. Tetapi sekarang ni Art and Humanities telah pun dimasukkan ke dalam JCR. Okay, so sekarang ni kalau kita lihat Art and Humanities sudah ada impact factor. Okay, so macam contoh orang bidang language, orang dalam bidang arts, orang dalam bidang orang kata apa, macam jenis-jenis yang saya tunjukkan di sini lah, yang berkaitan ini sudah ada impact factor. Kalau anda boleh lihat dekat sini, okay, ni impact factor ni, semua ni impact factor ni sudah ada impact factor. Sebelum ni mereka tak ada impact factor. Dan juga sekarang pun sudah ada kuartal. Okay, contoh saya random lah kat sini. Contohlah kalau saya ambil language lah kan, kadang-kadang orang language tanya, jurnal language kami tak ada kuartal, so macam mana kami nak publish dekat kuartal 1, 2, 3, 4. Sekarang ni dah ada. Okay, so saya buka kat sini language teaching. Okay, this is journal. Okay, kebetulan dia ada dalam dua kategori, maksudnya dia sesuai juga di dalam Social Citation Index dan juga Art Humanities. Okay, kalau kita lihat dekat bawah ni, alright, maksudnya dia ada dalam dua kategori lah. Okay, kadang-kadang dalam JCR journal dia mungkin akan berada dalam Social Science dan Citation Index ataupun Art and Humanities Citation Index. Dia mungkin ada dua, kadang-kadang mungkin juga dia ada berada dalam satu sub database saja. Okay, kemungkinan akan berlaku juga. So kita boleh lihat contoh, ini contoh dia.
Kalau anda lihat dari segi rank okay, dia punya ranking, mana ranking dia. Okay, kalau kat sini kalau kita boleh lihat, okay, dalam untuk SSCI dia dah ada lah. Kalau kita tengok sebelah kiri ni, kalau tengok sebelah kanan ni untuk edition ataupun sub database at ASCI ni dia berada dalam Q1 lah. Okay, sebab sebelum ni tak ada. Kalau anda lihat, okay, kalau anda lihat kat sini dia memang tak ada lah, sebab sebelum ni tak ada, dia baru dimasukkan dalam JCR. So pada start tahun ini ataupun dalam orang panggil JCR 2020 ataupun yang terbaru yang dikeluarkan start Julai 2021 ni, dia sudah pun ada kuartal dan juga dia punya impact factor, dia punya ranking pun dah ada. Okay, sekejap saya nak try cuba tengok ada tak yang ada AHCI saja. Dia tidak bergabung dengan social science. Saya nak tengok kalau ada tak. Saya pun kita random lah, kita check dekat sini kan. Okay, so untunglah orang yang berada di yang ni ada 3 sekali. Okay, saya nak tengok yang lain pula. Kadang-kadang ni language kot, saya try. Okay, ada journal yang dia dalam AHCI saja. Okay, so dia tak ada dalam SACI. So sebab itu sebelum ni kalau ramai tanya saya, kalau contoh saya kata dia nak publish paper dekat dia bidang arts and humanities tapi dia tak ada kuartal sebenarnya. So saya sarankan pergi cari jurnal-jurnal yang berkaitan yang mungkin ada dalam social science SSCI. Okay, alright. So yang ni pun ada 2. Saya nak cuba cari kalau ada. Okay, kalau ada yang berkaitan dengan AHCI, memang ada ada jurnal. Kebanyakan AHCI dengan SSCI ni sebenarnya lebih kurang je sebenarnya. Tetapi tak dinafikan ada juga jurnal yang memang dekat dalam satu tempat saja. Okay, saya nak tengok ekologi. Okay, kalau saya tak jumpa, nanti kita boleh explore lah kat sini okay, right. So mungkin boleh explore. Yang ni pun ada 2. Okay, alright. So tak apa, kita tengok religion ni ada 2 ke ada 1. Kita tengok. Okay, saya kalau nak cari betul-betul ni mungkin ambil masa lah, tapi itu yang saya boleh terangkan. Mana-mana jurnal yang di bawah kategori ASCI sahaja pun dah ada impact factor dan juga kuartal. Okay, so ini yang terbuktilah sekarang ni dah ada impact factor dan juga dah ada kuartal. Okay, yang ni pun ada 2 juga. Okay, alright. So nanti tak apalah, kalau saya ada contoh nanti mungkin saya boleh share lah dalam saya punya YouTube pada masa akan datang, ataupun saya letak dekat dalam saya punya page Facebook. Alright. Okay, itu perkara yang pertama. Okay, orang kata penambahan yang pertama iaitu kalau kita lihat dekat sini, okay, sebelum ni ada 2 saja, SCIE dengan SSCI, sekarang ni ada AHCI. So orang yang researcher yang bidang arts humanities sekarang dah boleh senyum lebar, boleh juga publish paper dekat mana-mana yang ada kuartal. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ESCI. Okay, ESCI ni dia adalah jurnal yang diindeks dalam Web of Science, tetapi dia tak ada lagi citation matrix. Dia tak ada lagi macam jenis impact factor, JCI dan sebagainya. Okay, kalau anda lihat, yang ni saya dah filter kan tadi, dekat ESCI ni kalau anda lihat, dia memang tak ada. Dia memang tak ada jenis impact factor, dia tak ada kuartal. Kalau anda lihat ni semua NA, not available. Okay, tapi JCI ada. JCI saya ceritakan sebentar lagi. Okay, so nampak tak? Tak ada. Semua tak ada kat bawah ni. Okay, alright. So adakah dia diindeks dalam Web of Science? Yes, tetapi ikut pada polisi universiti masing-masing sama ada ESCI ni diterima ataupun tidak. Okay, so erti kata lain, skop yang pertama aspek yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah untuk part 2 untuk JCR yang baru ini adalah yang pertama sekali, ia adalah dari segi coverage sub database tu. Sebelum ni hanya ada 2 saja. Okay, hanya ada 2 yang 2 atas ni saja, tapi sekarang ni dah ada penambahan yang baru iaitu Art and Humanities Citation Index dan juga Emerging Source Citation Index. Okay, so kita boleh tengoklah dia punya senarai. Sebelum ni kalau kita nak tahu Art and Humanities Citation Index dan juga Emerging Source Citation Index, kita boleh lihat dekat Master Journalist website saja. Tetapi sekarang ni dalam JCR, semua jurnal yang diindeks dalam website kita boleh lihat di dalam JCR ini saja. Okay, alright. Okay, itu aspek yang pertama saya nak tunjukkan dari segi coverage. Okay, sub database yang berada dalam JCR yang terbaru ni. So that's why sekarang ni dah ada 20,000. Sebelum ni 12,000 saja ataupun 13,000. Okay, sekarang ni
ada satu citation matrix yang baru. Citation matrix ni sebenarnya ada banyak ada impact factor, ada total citation, ada orang kata apa, kuartal dan sebagainya. Ada satu lagi yang terbaru dipanggil JCI. Okay, kalau anda lihat dekat sini, okay, dekat terbaru ni dalam list orang kata citation matrix setiap jurnal ni, dia ada dipanggil JCI, iaitu Journal Citation Indicator. Okay, anda boleh lihat kat sini. Okay, alright. So dekat sini dia ada panggil apa itu JCI. Okay, secara ringkas ya. Okay, saya bukanlah nak cerita terlalu details. Okay, apa ni? Tapi saya boleh tunjukkan sedikit lah apa maksud JCI. Saya boleh katakan JCI ni, kalau siapa pernah dengar FWCI, Field Weightage Citation Indicator, yang berada dalam Scopus, dengan JCI, Journal Citation Indicator ni sebenarnya lebih kurang. Okay, so erti kata kalau JCI yang digunakan pakai oleh Web of Science, Clarivate Analytics, dengan FWCI dengan di dalam Scopus yang di bawah Elsevier, sebenarnya dia punya konsepnya lebih kurang. Okey, apa itu dia? Saya akan buat lagi satu video yang secara detail apa itu citation metric, dan juga banyaklah impact factor dan sebagainya. InsyaAllah saya akan kongsi kepada saya. Okey, so dalam yang terbaru ni adalah JCI. Okey, apa itu JCI? JCI tu dia berkaitan dengan orang kata ni lah, citation metric tu. Anda boleh pergi ke klik mana-mana artikel, journal title. So dia ada dekat sini tau. Okay, alright. So dia ada dekat sini. Anda boleh klik kat sini, dia ada bagi tahulah. Dia sebenarnya adalah kategori normalized matrix. Okay, so dia nak menunjukkan bahawasanya satu pengiraan adalah jenis impact factor. Jenis impact factor ni ada pengiraan dia. Dia ada berapa citation journal itu dapat dan berapa publication yang dia terbitkan, yang publish. Lepas tu dia ada pengiraan 3 tahun ke belakang dan sebagainya. Jadi yang ini dia lebih dia normalize tau. Dia lebih, orang kata lebih spesifik. Dia mengikut kepada calculation yang mana dia nak interpret dia kalau anda klik kat sini, dia akan citation tu dia mengikut kepada tiga kategori, tiga benda. Pertama sekali dia lihat pada subjek kategori, maksudnya dia melihat kepada jurnal itu. Kalau dia bidang management, dia akan melihat citation dan mengikut kepada pembandingan jurnal-jurnal yang berada dalam subjek kategori yang sama. Itu yang pertama dilihat. Yang kedua, melihat kepada publication year, age dia, umur jurnal-jurnal tersebut. Kalau jurnal tu dalam 10 tahun, dia akan tengok mana-mana jurnal yang lain dalam 10 tahun. Dan lepas tu dia tengok document type. Okay, kebanyakannya jurnal ni dia artikel dan review. So dia akan tengok dari segi kategori document type tersebut. So tiga-tiga ni dia melihat kepada, orang kata, 3 publication variables ni. So bila dia tengok lihat tu, dia buat perbandingan dan dia try to normalize. Dia ada calculation dia, dan dia boleh lihat kepada dia punya tengok expectation ataupun expected citation dia panggil. Nak tengok dari segi average dia. Okay, dia macam agak susah sikit, sukar sikit nak terangkan secara detail. Mungkin saya akan buat satu video yang secara detail ni saya akan terangkan macam mana dia punya calculation. Tapi secara overall macam tu lah. Okay, so kalau contoh, kalau anda lihat jurnal tersebut, dia ada JCL value. Okay, dia ada value, dia ada mean dia, mean ataupun average dia. Okay, so kalau dia 1.0, maksudnya kalau anda lihat kat sini, kalau jurnal tu 1.0, dia mana dia equal to average. Okay, maknanya dia adalah expected lah. Dia memang equal lah, expected dengan dia punya performance jurnal tersebut. Okay, expected. Kalau dia greater than 1.0, maksudnya dia better lah, better expected citation. Okay, untuk performance dalam kategori yang kita kata 3 tadi tu. Dan kalau dia below ataupun less than 1.0, so dia below expected citation performance in category. Okay, so maksudnya dia di below lah dia punya average tu. Maknanya dia punya expected citation tu sebenarnya below. Okay, saya akan tunjukkan contoh secara ringkas. Okay, so adalah information dekat sini. Okay, alright. So saya tunjuk Okay, adakah kalau jurnal tu berada dalam Q1, okay, sebab Q1 ni dikira daripada ranking of jurnal impact factor. Jurnal impact factor tu di nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah katalah dalam satu subjek kategori tu
journal dia ada lebih kurang katalah 100 journal. So Q1 tu kalau anda tengok video saya pasal kuartal tu, saya ada terangkan secara detail 25%, 25%, first 25%, second 25%, third 25%, then fourth 25%. So tu that's why ada Q1, Q2, Q3, Q4 sebab dia based on pada journal impact factor. Okay, adakah bila high impact factor, so JCI ni bagi saya dia lebih adil. Dia lebih adil sebab apa? Dia akan compare dengan jurnal-jurnal yang mengikut 3 kategori yang saya sebutkan tadi tu, iaitu dari segi subjek kategori, publication year dan juga dia punya document type. Okay, so dia lebih adil untuk nak melihat kepada performance dan juga perbandingan dengan jurnal-jurnal yang lain. Jadi adakah satu persoalan, saya bila tengok ni satu persoalan, adakah bila jurnal impact factor dia tinggi, adakah dia punya JCI dia adakah dia juga tinggi. Okay, so kita cuba tengok Alright, saya reset dulu kat sini. Alright, so kita lihat. So kita boleh tengok dia punya expectation expectation citation dia. Okay, kalau contoh, kalau expectation dia rendah, below 1.0, maksudnya expected citation tu mungkin akan jadi rendah. Okay, dia memang akan rendah lah. Kalau dia tinggi, so maksudnya baguslah jurnal tu. Itu dari segi punya calculation citation metric ni sebenarnya membantu kita untuk pemilihan jurnal sebenarnya. Okay, alright. So contoh kat sini saya pilih kuartal saya pilih kuartal 1 lah Okay, ini subjektif tapi sebenarnya citation metric ni lah juga sebenarnya membantu kita dalam melihat performance jurnal-jurnal tersebut. Okay, katalah Q1 ni kita tahulah dia punya impact factor ni mesti tinggi. Orang kata journal impact factor dia akan jadi tinggi. Adakah journal impact factor tinggi, JCI dia akan tinggi juga. Okay, so contoh impact factor kalau kita lihat lah, dia mesti akan berpuluh-puluh, ada yang ni beratus lah kan dan sebagainya kalau anda lihat kat sini. Okay, memang kat sini lah. Okay, ingat kalau dia impact factor dia tinggi, JCI adakah dia tinggi juga, so kita akan lihat. Okay, contoh saya nak sort by JCI sebab ingat kalau 1.0 ke atas greater than 1.0, that mean is good lah. Maksudnya dia punya orang kata JCI dia tinggi lah, maksudnya kan bagus lah kan. Okay, kalau saya sort kat sini, saya nak sort yang paling rendah lah. Okay, saya sort kat sini, saya tekan arrow kat sini kan. Okay, kejap saya sort lagi sekali. Saya nak tengok yang rendah. Okay, yang rendah Okay, kalau tengok kat sini dia punya impact factor dia katalah 7.122 kat sini, dia punya JCI hanya bawah 1.0, 0.17. Okay, kalau anda lihat kat sini, selalunya kalau kita expect adalah bila kuartal yang tinggi, so dia akan JCI tu akan lebih tinggi lah, tetapi tak semestinya. Dia maknanya dia below dia below 1.0. So banyak saya tengok bawah 1.0 ni banyak. Okay, banyak. Okay, so dia bukanlah nak kata kita tak boleh publish kat situ, tak. Cuma kita nak tahu the performance of that journal tu, expectation dengan dia punya same kategori, dengan publication year dia, dengan document type dia. So inilah realitinya lah. Okay, right? Okay, so that's why kalau jangan terkejut walaupun kita publish paper dekat Q1 contohnya, Q1, adakah dia punya kita ni akan dijamin untuk dapat citation? Tak juga. Okay, itu depend on kepada kita punya orang kata situation ataupun content kita punya research dan isi paper tu. Tetapi kalau kita lihat kat sini, saya mungkin boleh katakan JCI ni anda boleh lihat kalau better kita pilih journal JCI yang lebih tinggi, maknanya 1.0 ke atas. Sebab apa? Expectation untuk dapat citation tu, expected citation tu akan dapat tu lebih baik kalau kita melihat pada jurnal yang JCI-nya adalah 1.0 ke atas. Okay, alright. Itu mungkin satu tips untuk kita publish paper yang mempunyai JCI yang 1.0 ke atas, not below than that. Sebab expected citation kita akan dapat tu adalah lebih tinggi. So ada comparisonnya dekat situ. Okay, ada pro and cons dekat situ, so anda boleh lihat kat situ. That's why walaupun ada jurnal, ada pernah kajian yang jurnal yang lebih tinggi impact factor dia, tetapi bila dia publish tu ada berapa persen, 20 atau 30% daripada artikel-artikel dalam jurnal tersebut tidak mendapat
citation langsung, zero citation selepas 2 tahun 3 tahun macam tu. Okay, alright. So ini adalah contoh apa perbezaan dalam JCI yang lama dan juga yang baru. Yang baru saya ulang lagi recap sekali untuk saya akhirkan video, dan insyaAllah kalau ada part 3 nanti saya akan share dengan anda, iaitu pertama sekali dari segi yang saya terangkan tadi, iaitu sub database ataupun orang kata sub database kepada Web of Science Core Collection. Sebelum ni ada SCIE dengan SSCI saja, sekarang ni dia dah tambah maklumat citation matrix dan juga list of the sub database yang lain, iaitu AHCI dan juga ESCI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terangkan berkaitan dengan JCI, apa itu citation matrix yang baru yang digunakan pakai dalam PCR, iaitu dipanggil JCI, Genus Citation Indicator. So nak tahu lebih lanjut, anda boleh explore dalam JCI ini, dan mungkin anda boleh dapatkan maklumat lebih lanjut dalam Clarivate Analytics. So disclaimer, saya bukanlah wakil Clarivate Analytics, tapi saya sebagai seorang pustakawan, saya rasa tanggungjawab untuk menceritakan kepada anda apa yang terbaru dalam JCI yang mungkin anda boleh boleh explore dan anda kena tahu berkaitan dengan JCI yang baru. Okey, itu saja video saya pada hari ini. Terima kasih banyak. So semoga ia memberi manfaat kepada anda. Please subscribe video YouTube channel saya, dan kalau ia memberi manfaat kepada anda dan juga orang lain, tolong like dan juga share video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Stay safe. Assalamualaikum. Okey, itu saja buat kali ini. Nantikan video seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Pastikan anda subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.